Shalom semua, selamat datang ke kebaktian pada hari ini. Semoga Tuhan akan berkati kamu dalam kebaktian pada hari ini, di mana kita datang untuk menyembah Tuhan dan bersyukur untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita masuk ke dalam kebaktian. Doa pembukaan. Kerana dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini setelah kami datang kepadamu, kerana Engkau telah memberikan kami satu hari yang indah untuk kami berterima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan dan telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, apabila kami datang ke kebaktian, kami berdoa Tuhan agar apa yang kami dengar atau kami libatkan diri dalam kebaktian ini akan diberkati. Dan juga Tuhan, kami akan datang lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muka surat yang ketiga dalam buku Sembayang. Tuhan berserta kamu, bersama kita nyatakan, dan berserta kamu juga. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapanmu. Semua keinginanmu diketahui olehmu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudusku, supaya kami boleh mengasihimu dengan kudus, dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan mari kita nyatakan bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita menyatakan doa khusus untuk hari ini, doa untuk minggu ketiga selepas Pentakosta. Tuhan yang berkuasa, Engkau telah mengutuskan belenggu dosa dan mengutus roh Anakmu ke dalam hati kami, sehingga kami dapat memanggil Engkau Bapa. Berikan kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami rela mendedikasikan kebebasan kami untuk melayani-Mu, supaya kami yang dan semua ciptaan-Mu akan dibawa ke dalam kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Tuhan. Melalui Anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersama-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, satu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita masuk ke dalam puji dan sembah. beralih dari kami ya Tuhan. Dan dengan apa-apa kami balas kasih kami Tuhan, hanya melalui puji dan sembah kami dapat menaikkannya sebagai mezbah yang berharga buat Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyanyikan lagu ini sebagai tanda terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, karena tiada apa yang dapat kami balas kasih-Mu Tuhan, melainkan puji dan syukur kami ya Tuhan. Haleluya Yesus.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Ya haleluya Tuhan, selamanya Tuhan kami akan selalu bersyukur pada Engkau.
karena Engkau telah menjaga keluarga kami, Engkau telah menjaga karya kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, dan kata-kata-Mu ya Tuhan akan selalu menguatkan kami ya Tuhan. Ya haleluya Yesus, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan saat ini kami ingin nyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup, karena Roh-Mu yang hidup berkuasa dalam kami ya Tuhan. Karena Roh-Mu yang hidup itu menguatkan kami ya Tuhan akan kehidupan seharian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk curahan-Mu, berserapan-Mu di hadiran-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Mari nyanyikan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapan-Mu di hadiran-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Mari nyanyikan semua. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapan-Mu di hadiran-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapan-Mu di hadiran-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu. Ya haleluya Yesus, karena di atas-Mu ya Tuhan kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tapi saat ini keadaan tidak mengizinkan, akan tetapi kami masih bersemangat ya Tuhan, ingin memuji dan menyembah Engkau dalam rumah kami ya Tuhan. Karena kami percaya di mana saja kami berada ya Tuhan, Engkau akan ada di sana, berada dengan kami ya Tuhan. Kasih-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan sentiasa menyertai kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terus kuatkan kami untuk menghadapi saat-saat sukar ini ya Tuhan. Terus kuatkan keluarga kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan yang terbaik Tuhan, dalam
Pulihkan negara kami Tuhan, pulihkan situasi kami Tuhan. Oh, hapuskan segala sakit penyakit ini Tuhan. Biarlah kami dapat kembali memuji dan menyembah Engkau di rumah-Mu yang indah itu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, bacaan pertama diambil dari Kejadian bab 21 ayat 8 hingga 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapai, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapai itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahawa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh kerana anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu kerana hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, kerana ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikelibat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepanas jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah seumur. Ia pergi mengisi kibatnya dengan air, kemudian diberinya anaknya itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir. Inilah firman Tuhan. Bacaan diambil daripada Mazmur bab 86 ayat 1 hingga 10. Doa dalam pertolongan. Doa minta pertolongan. Sendingkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasangkanlah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perjanjian baru diambil daripada Roma 6 ayat 1 hingga 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahawa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kerana kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kerana kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan. Bacaan Injil. Sambungan Injil Kudus pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 10, dimulai dengan ayat yang ke-24. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius bab 10 ayat yang ke-24. Matthew chapter 10 beginning from verse 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika dia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, kerana tidak ada sesuatu pun yang ditutup yang tidak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak akan diketahui. Apa yang ku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang ku bisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu daripada atas rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutamanya kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, kerana kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di dalam depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di syurga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di syurga. Yesus membawa perpisahan bagaimana mengikut Yesus. Janganlah kamu menyangka bahawa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang daripada ayahnya, anak perempuan daripada ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dan ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankannya dan yang kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan memperolehinya. Inilah Injil Kudus menurut Yesus Kristus. Terpujilah nama Kristus. Amin.
Shalom semua dan selamat datang ke kebaktian pada hari ini. Dan pada hari ini saya bersyukurlah saya dapat masih lagi berada dengan kalangan kamu untuk memberikan khutbah tentang kebaikan daripada Tuhan. Pada hari ini saya juga bersyukur kerana kita telah pun dengar satu bacaan yang telah memberikan kita pengharapan dalam masa-masa yang kita memerlukannya. Pada hari ini kita telah pun melihat bacaan yang diambil daripada Matius 10 ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Kalau kita melihat secara umum, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah satu pengutusan untuk memberitakan bahawa kerajaan syurga telah pun dekat. Dalam Matius 10 ayat yang ke-7 kita telah melihatnya, di mana Yesus berkata kerajaan Yesus telah pun dekat ataupun kerajaan syurga. Maksudnya kedatangan Yesus untuk kali kedua memang telah pun dekat. Dan pada hari ini apabila kita membacanya, kita diingatkan tentang persediaan kita untuk bersama dalam kerajaan Allah. Adakah anda bersedia untuk menerima kedatangan syurga ataupun kerajaan? Adakah anda telah pun melakukan semua tanggungjawab yang seperti yang telah dinyatakan dalam Alkitab untuk menerima Yesus untuk kali yang kedua? Saudara-saudari, pada hari ini kita tahu bahawa misteri ataupun misteri di mana kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan keangkatan Yesus dan kedatangan Yesus kali kedua adalah satu misteri. Tetapi kita telah pun diterangkan kenapa perkara-perkara ini perlu dilakukannya. Sebab ini adalah cerita penyelamatan kita. Dan semua perkara ini akan berlaku dan pada akhirnya Tuhan akan turun ke dalam dunia ini kembali dan dia akan menghakimi. Dan pada hari ini kita telah pun diajar bagaimana untuk sediakan diri kita. Kalau kita lihat sekarang orang pergi gym kan, nak jadi gym boy ya. Sebab banyak yang nak membesarkan badan-badan mereka lah, tapi saya nak kecilkan, mereka nak besarkan. Jadi kita lihat gym boy ini ya, mereka ada cara tertentu untuk melakukannya dan menaikkan ataupun badan atau mengkuatkan badan lah, ada bahagian tertentu. Dan juga mereka perlu makan makanan protein-protein yang tertentu ya. Bukan semua yang pergi gym boleh jadi angkat berat macam-macam rock semua tidak boleh. Jadi kita perlu ada cara yang betul, kita perlu tahu cara yang betul untuk sediakan diri kita. Bukan sewenang-wenang lah. Mungkin kamu rasa, oh Yesus berkata kita perlukan satu iman yang kecil, yang perlukan iman yang kurang daripada yang dan sebagainya untuk kamu pergi ke syurga. Dan kadang-kadang orang tidak tahu apa yang mereka baca lah. Jadi pada hari ini kita akan lihat apa yang ini dikatakan oleh Yesus kepada kita melalui bacaan Injil yang telah diberikan kepada kita. Okey, apakah jaminan ataupun keputusan yang akan diberikan oleh Yesus bila kita melakukan perkara-perkara ini dan untuk menyediakan diri kita untuk menerima Yesus untuk kali kedua? Kita akan lihat. Okey, bahagian yang pertama daripada ayat 24 dan 25 dinyatakan telah Yesus menggambarkan bahawa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba daripada tuannya, atau tuan rumah dari seisi keluarganya. Maksudnya kita tidak perlu takut kerana penderitaan yang mungkin kita akan terima tidak melebihi apa yang telah pun diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya, apa yang kita akan terima itu bukannya yang terlebih. Kita tidak akan mengalami penganiayaan yang terlebih-lebihan daripada yang telah diterima oleh Yesus. Itu adalah satu jaminan. Jadi dalam masa penderitaan kita ataupun akhir zaman dan sebagainya, apa yang kamu akan laluinya bukannya yang tidak dilaluinya. Yesus telah melaluinya lebih dahsyat daripada ini. Penganiayaan Yesus melaluinya adalah satu perkara yang dahsyat sekali. Mungkin kamu dengan saya tidak boleh memahaminya. Apabila kita melihatnya dalam 1 Korintus bab 10 dan 13 telah dinyatakan bahawa kita tidak akan mengalami penganiayaan seperti yang telah pun dibaca atau diterima. Tuhan tidak akan membuatnya lebih daripada yang kamu boleh menahaninya.
Kita melihat tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub kalau kita lihat dia mempunyai masalah kan. Dia telah dianiaya, dia orang yang baik sekali tetapi dia telah dianiaya. Dia telah dicobai. Dia bila mengalami kesusahan ini, kalau kita lihat dia tidak pun mati. Apa yang dia alami tidak menyebabkannya dia mati. Tuhan tidak mencobainya sehingga dia mati. Jadi pada hari ini bila saya telah melihat banyak manusia, mereka merasa mereka menderita. Saya pernah melihat orang menangis sebab setelah digigit nyamuk, digigit semut dan sebagainya. Mereka menangis sebab tidak dapat melihat gambar yang mereka nak lihat dalam TV. Ada yang menangis sebab tak dapat main game yang mereka suka. Jadi mereka merasakan bahawa itu adalah penganiayaan. Benda-benda yang kecil-kecil itu kamu rasa tak senang, itu bukan penganiayaan daripada Tuhan. Kadang-kadang kita marah Tuhan. Kenapalah Tuhan berikan saya begini? Kenapalah Tuhan saya berikan? Kenapa saya tidak boleh buat ini? Kenapa saya tak cukup duit dan sebagainya? Itu bukan penganiayaan. Itu bukan kesusahan. Itu bukan cobaan Tuhan. Apa yang saya nyatakan di sini adalah perkara-perkara kerohanian. Maksudnya secara spiritual. Yang berlaku disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak boleh ditentukan oleh kita. Seperti masalah di dalam perhubungan kita. Sama ada dengan Tuhan ke, dengan manusia dan sebagainya. Ada perkara yang luar biasa yang berlaku yang kita tidak kenal. Perubahan yang mungkin rasa disebabkan oleh syaitan dan sebagainya. Dan kamu mengalami satu masalah yang kamu terasa tidak boleh terkeluar. Dan menyebabkan kamu tidak dapat pergi ke hadapan Tuhan. Itu adalah penganiayaan, itu adalah percobaan. Jadi pada hari ini, bila Yesus berkata, kamu tidak akan diberikan satu perkara yang lebih dari yang boleh kamu tanggung. Jadi kamu berada di bawah Yesus, dan Yesus akan menentukan berapa besar atau berapa banyak yang kamu boleh terima. Beban-beban yang kita angkat sekarang itu bukannya beban seperti yang diangkat oleh Yesus. Beban yang kamu sekarang melaluinya bukan beban yang dilalui oleh Yesus. Sebab itu Yesus berkata, dia pergi di hadapan kamu, bukan di hadap belakang kamu. Dia berada di hadapan, disebabkan dia berada di hadapan, semuanya dia telah pun tanggung. Dia telah pun berjumpa dengan syaitan. Semasa selepas kematian daripada di atas syurga, di atas salib. Bayangkan, dia telah pun menyelamatkan kita. Dan itu adalah satu penganiayaan. Pak Yesus tak berdosa. Dan bagaimana pula kita ya? Dan pada hari ini, disebabkan oleh itu, kita perlu tahu bahawa walaupun kita akan mengalami penganiayaan, itu adalah satu perkara yang kamu kena tahu. Kamu tidak akan terlepas daripada dicobai ya. Ini tidak bermaksud bahawa kamu terlepas atau sebagainya. Kita akan mengalaminya. Tapi bukan lebih daripada yang kita boleh tanggung. Dan perkara keterusnya, kamu tidak boleh lepaskan apa yang kamu buat disebabkan oleh percobaan atau penganiayaan. Maksudnya kamu akan teruskan. Pelayanan mesti diteruskan. Panggilan Tuhan akan berjalan. Ayub tidak pernah berpaling dan dia tidak membunuh diri dan sebagainya. Ia akan tetap berjalan. Hanya orang yang kalah ataupun mereka telah pun masuk ke dalam perangkap syaitan akan pergi bunuh diri dan ataupun mereka akan tidak akan lihat Yesus ataupun larikan diri daripada Yesus. Sebaliknya kita kena beranilah sebab kita tidak perlu takut. Semua manusia akan dicubai. Fact. Semua akan dianiaya. Itu adalah fact. Semua benda-benda ini akan berlaku dan kamu terus akan menerimanya. Dan kamu akan melakukan adjustment lah. Kamu adjust according to all these difficulties. Tuhan akan berserta dengan kita. Dan ini perkara pertama yang paling penting. Kamu kena ingat. Semua yang kamu terima sekarang bukannya bermaksud bahawa Tuhan tidak mengasihi kamu ataupun Tuhan tidak mau tolong kamu dan sebagainya. Ini adalah proses kita
menjadi orang penting atau orang atas ataupun menjadi orang yang telah dilayakkan di hadapan Yesus. Dan proses-proses ini, penganiayaan, percobaan ini akan berlaku. Dan syaitan akan mengambil kesempatan ini untuk menjauhkan kita daripada Yesus. Jangan takut untuk menghadapi percobaan. Jangan takut untuk menghadapi penganiayaan. Kalau tak ada penganiayaan ataupun tak ada percobaan, saya rasa kita sebagai orang Kristian tak akan ada di sini. Bayangkan orang-orang yang pertama-pertama yang membawa masuk agama Kristian ke dalam bangsa-bangsa ataupun suku-suku kita, apa yang berlaku kepada mereka? Tak perlulah saya katakan tentang cerita-cerita sejarah, kita tahu apa yang berlaku kepada mereka. Kalau mereka takut untuk penganiayaan, akan mereka pergi pelayanan? Saya rasa tidak. Mungkin kita masih lagi duduk tak tahu mana, atau kita terbayang Tuhan mana dan sebagainya. Disebabkan mereka mengambil iktibar dalam penganiayaan kita. 12 pengikut Yesus pun dibunuh. Tapi mereka tahu mereka akan dibunuh. Mereka tidak lari, mereka teruskan pelayanan. Tapi ingatlah bahawa semasa Yesus akan datang, akan berlaku percobaan, penganiayaan dan sebagainya. Kita akan diseksa dan sebagainya. Akan ada penderitaan. Janganlah kamu lari. Kami teruskan perjalanan kamu. Tetapi Tuhan berkata, tidaklah saya akan memberikan kamu kesusahan yang kamu tidak boleh tanggung. Itu adalah jaminan daripada Yesus Kristus. Perkara kedua, jaminan kehidupan. Yesus berkata dalam ayat 26-28, mereka kata, walaupun iblis boleh membunuh dan sebagainya, dan kita perlu ingat bahawa Roh Kudus ada berserta dengan kita. Tubuh kita mungkin akan dibunuh atau dibakar dan sebagainya, tetapi kehidupan kita masih lagi selamat di dalam Yesus Kristus. Kita akan berjaminan ada di sana. Janganlah takut kepada perkara-perkara yang kecil. Tuhan masih lagi memelihara kita. Katakan dia seperti nyatakan dalam ayat 32 dengan 33. Tuhan Yesus akan dipelihara dan dijamin. Yesus berkata, murid-murid ini akan dijamin, akan dipelihara. Disebabkan Tuhan memanggil dan juga Tuhan telah mengutus kamu. Jaminan untuk kehidupan. Pertama, jaminan supaya kamu tidak akan menerima kesengsaraan yang lebih daripada yang sebetulnya atau lebih daripada yang kamu boleh tanggung. Kedua, ada jaminan keselamatan, iaitu jaminan kehidupan, di mana Tuhan akan berada dalam semua aspek kehidupan kamu. Sehingga kan dia berkata, rambut di kepala pun Tuhan mengetahuinya. Saya rasa tiada seorang pun di sini tahu berapa rambut yang kita adakan. Saya rasa tidak. Tiada seorang pun tahu bahawa berapa rambut yang jatuh, berapa rambut kita pergi potong dan sebagainya. Tuhan tahu. Tuhan tahu bila burung akan jatuh ke tanah. Tuhan tahu berapa besar, berapa banyak buah akan jatuh. Tuhan tahu berapa cepat atau berapa tinggi dan berapa lebat angin dan hujan akan tiup dan sebagainya. Kedua, dia Tuhan pencipta. Jaminan daripada Tuhan bahawa kehidupan kamu akan stabil. Takkan berlaku satu kesusahan sebab jaminan ada di sana. Walaupun kita sakit, walaupun kita tidak boleh tahu apa akan berlaku, mungkin kamu rasa takut kamu akan mati. Tapi dengarlah di sini bahawa Tuhan memberi jaminan bahawa kamu akan ada kehidupan. Sebab Tuhan kenal kamu. Tuhan tidak akan habiskan cerita kamu seperti itu juga. Sebab kamu ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Tuhan perlukan kamu. Jadi janganlah takut untuk penganiayaan daripada syaitan. Untuk keseksaan yang akan datang. Manusia kalau boleh disiksa oleh manusia atau syaitan, manusia boleh disiksa oleh penyakit, manusia boleh disiksa oleh banyak perkara-perkara yang berada di luar yang kita tidak tahu. Manusia boleh membuat penganiayaan kepada kamu. Tapi Tuhan berkata, Tuhan kenal semuanya. Jadi janganlah takut. Jangan takut kepada mereka yang hanya boleh memusnahkan tubuh kamu, tapi kehidupan kamu telah pun terjamin
dalam Kristus. Jadi kepercayaan adalah penting. Kepercayaan adalah penting. Kamu tidak perlu berasa gusar ataupun takut bahawa kamu tidak tahu hidup ini apa yang akan berlaku. Banyak yang bertanya kepada saya, selepas mati kita bagaimana? Biasanya saya pun bercakaplah, selepas mati kamu akan pergi berjumpa dengan Tuhan kamu. Dia bertanya, semuakah? Yang baik pun buruk? Ya, semua baik pun buruk kena berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang akan tentukan. Semua kebaikan kamu akan dinilai. Semua kejahatan kamu pun akan dinilai. Tidak semestinya orang yang jahat tidak masuk syurga atau orang baik akan masuk syurga. Kita tidak tahu. Yang akan menentukannya bagaimana kamu tahan ataupun bagaimana kamu teruskan kehidupan di dalam iman di dalam bumi ini. Adakah kamu takut? Adakah kamu tidak terima kesakitan itu ataupun kamu berputus asa dan sebagainya? Adalah penting untuk kita memikirkannya kembali. Kadang-kadang kita yang menentukannya. Kita tidak benarkan Tuhan untuk datang dan menentukannya. Walaupun kita tahu Tuhan tahu semuanya. Walaupun dia telah memberikan kejaminan kehidupan. Kehidupan bukan di sini. Kehidupan di kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini walaupun susah, kehidupan di sana akan lebih senang. Jaminan telah pun ada. Kita tidak perlu takut untuk pergi ke hadapan Yesus. Tapi kita masih lagi takut untuk pergi kepada Yesus. Kamu boleh bercakap. Kamu perlu bercakap bahawa selepas mati saya akan masuk syurga. Haleluya. Tapi tak ada orang berani nak bercakap. Kamu rasa seperti tak ada jaminan. Tuhan telah pun berkata, semuanya saya kenal. Tak akan, kalau Tuhan boleh tahu rambut, takkan Tuhan nak biarkan hati kamu dan semua keinginan kamu terlepas seperti sahaja. Tuhan tahu bila perlu diberikannya. Ini adalah jaminan daripada Tuhan. Pertama, Tuhan berkata, jaminan pertama, Tuhan berkata, kamu tidak akan mengalaminya lebih daripada yang kamu boleh terima atau kamu boleh buat. Perkara kedua, Tuhan berkata, jaminan kehidupan, saya kenal semuanya, tetapi kamu teruskanlah kehidupan kamu. Jangan takut untuk apa yang akan datang. Siapa yang melakukan penganiayaan, jangan takut kepada mereka. Siapa yang melakukan kejahatan kepada kamu, jangan usah kepada mereka. Ketiga, Yesus berkata, penderitaan yang mungkin akan terima tidak dapat dibandingkan dengan hukuman bagi mereka yang menolak kesaksian saya. Ini adalah Tuhan memberikan jaminan bahawa orang yang percaya sahaja yang akan menerima semua kebaikan di akhirat. Maksudnya, orang yang menolak Yesus, orang yang tidak terima Yesus, orang yang tidak mengikut Yesus, mereka tiada jaminan. Tiada jaminan bahawa mereka tidak akan dapat hukuman. Maksudnya hukuman yang akan mereka terima lebih dahsyat. Maksudnya hukuman itu lebih daripada yang mereka boleh tahan. For example kalau tangan kita terbakar, paling banyak pun kita kata third degree burn. Third degree burn maksudnya kebakaran tahap ketiga. Maksudnya dah bakar sampai dalam sudahlah. Kalau lagi terbakar, tu kira rentung sudah. Maksudnya kamu mati. Ini maksudnya. Kamu tu masih lagi boleh hidup, kamu boleh terima tahap ketiga. Tahap keempat tak boleh masuk sudah. Tapi banyak orang yang tu masuk tahap keempat sebab mereka tolak kesaksian Yesus. Mereka tidak mau terima Yesus walaupun mereka tahu Tuhan Yesus ada di sana. Mereka tahu bahawa Tuhan Yesus akan melakukan semuanya. Mereka tidak mau terima. Mereka tolak kesaksian Yesus. Dan mereka ini nescaya tidak akan berada di dalam kalangan Tuhan. Ini yang dinyatakan dalam ayat yang ke-28. Mereka yang membunuh jiwa itu telah hilang kesaksian. Mereka tidak boleh diterima. Syurga tidak akan terima mereka. Seorang yang hilang kesaksian tidak boleh diterima. Banyak manusia sekarang hilang kesaksian.
Banyak di antara kita kehilang kesaksian. Kehilang kesaksian macam mana pula ya? Banyak di antara kita sekarang hidup seperti manusia yang tak ada pedoman, manusia yang tak ada ketakutan kepada Tuhan. Mereka hidup sebagai satu kehidupan yang hina. Kita buat perkara-perkara yang tidak boleh dibuat. Kita buat semua perkara dalam Bible yang berkata jangan buat. Sayang sekali. Disebabkan itu banyak manusia sekarang ini, mereka ini mengalami banyak masalah. Sebab mereka membuat perkara yang bertentangan. Mereka hilang kesaksian. Mereka kata, mana ada cakap dalam Bible? Mereka kata, mana ada? Orang kata, jangan minum. Mana ada cakap dalam Bible? Kita bawa babia dengan arak ataupun tuak, kita menari, kita minum. Nari, kita minum. Dan seluruh dunia lihat, mereka tak akan berkata, lihat ada orang di sana tahu. Mereka menari, minum, mereka gembira dalam Kristus. Menari, minum bir, menari, minum wine, minum tua, gembira. Apa ada kesaksian di sana? Adakah itu kesaksian? Mungkin kamu kata, kita gembira, semua pun surah bira lah. Adakah kita gembira di sana? Dan ada kalanya kita ikuti semua orang yang bukan Kristian buat. Kita pergi masuk bomo sana, kita masuk bomo sini, kita pergi cari sana, kita buka tengok Pieces lah, Gemini lah, inilah, tahun ini kita like, saya dapat untung mana lah. Lepas tu tengok, kereta aksiden angkat nombor ekor 4 ekor, nombor 1, 2, 4, 5. Esok naik terus pergi ambil. Totokah? Saudara-saudari, saya ingin nyatakan di sini, jaminan Yesus adalah untuk pengikut Yesus sahaja. Yang percaya kepada Yesus. Bila Yesus datang ke kali kedua, bila kamu ada jaminan ini, kamu selamat. Jangan main dengan Tuhan. Jangan mengambil kesempatan dengan Tuhan. Jangan ingat bahawa disebabkan Tuhan tidak lihat ataupun Tuhan tidak buat, kamu selamat. Jangan bermain. Kamu bermain api ya. Jaminan untuk orang yang mempunyai kesaksian saja. Orang yang hilang kesaksian, kamu akan menerima bala ataupun masalah yang lebih yang kamu tidak boleh terima. Tiada siapa pun boleh menolong kamu. Jangan hilang kesaksian. Kamu orang Kristian, kamu simpan kesaksian Kristian. Kamu nak masukkan apapun kita tidak boleh terima. Kamu nak masukkan keturunan kamu kah? Kamu nak masukkan adat resam kamu kah? Kamu nak masukkan kelahiran kamu kah? Atau sebagainya. Kamu hilang kesaksian, kamu tidak boleh ada kejaminan daripada Tuhan. Sekali hilang kesaksian, nama Yesus tidak dapat diagungkan. You cannot glorify God if you lost your testimony. Jadi, kita adalah orang yang membawa kesaksian. Kesaksian bahwa Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus adalah segalanya. Jadi, saudara-saudari, jangan hilang kesaksian. Jadi, pada hari ini, kita telah pun diingatkan 3 perkara ini bila Yesus akan datang kembali. Pertama sekali, Tuhan berkata jaminan bahawa kamu tidak akan mengambil ataupun menanggung beban yang kamu tidak boleh pegang ataupun bawa. Kedua, Tuhan Yesus berkata, kita ada jaminan kehidupan yang kekal, di mana Tuhan berkata, kamu akan diberikan sebab Tuhan ada di sana, dia akan menantikan, dia akan memastikan semuanya berjalan mengikut apa yang dikehendaki. Dan bila kamu mengikut Yesus, jaminan kehidupan ada di sini. Dan perkara ketiga, dinyatakan bahawa orang yang hilang kesaksian tak ada jaminan.
Jadi janganlah kamu hilang kesaksian. Jadi pada hari ini, ini adalah perkara ataupun jaminan yang kamu perlukan untuk berada di hadapan Yesus bila Yesus datang kali kedua. Saya bersyukur semoga hari ini sehingga hari ini semua pun belum lagi hilang kelayakan. Kamu memang layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kamu akan menerima semua kebaikan dan jaminan ini, dan jaminan ini akan melepaskan kamu daripada belenggu syaitan. Kalau jaminan boleh melepaskan kamu dari penjara, jaminan ini akan melepaskan kamu daripada syaitan. Haleluya. Dan ambillah jaminan ini dan hiduplah sebagai seorang Kristian. Semoga Tuhan berkati kamu dan semoga Tuhan berserta dengan kamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pada hari ini kerana Engkau telah berikan kami satu hari yang indah, untuk berterima kasih untuk jaminan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur agar kamu akan sentiasa berserta dengan kami dan kamu akan lakukan semua yang terbaik dalam hidup kami Tuhan bila kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa dan membawa doa kita ke hadapan Tuhan, dan semoga doa-doa kita akan diterima di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kerana Engkau telah memberikan kami satu hari yang indah untuk berterima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, apabila kami dengar firman-Mu, firman di mana telah menyuruh kami menyediakan diri kami untuk menerimamu, kami bersyukur untuk firman ini dan juga semua yang telah kami serahkan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh dunia, gereja-gereja dalam seluruh dunia, pelayan-pelayan yang berada dalam seluruh dunia ini. Tuhan, kami berdoa agar kamu akan memberkati mereka walaupun gereja telah mengalami satu kemerosotan di mana kita tidak dapat datang untuk bersembayang dan juga banyak yang tidak dapat memberikan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kamu lebih mengenali, kamu lebih mengetahui. Kami serahkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Kamu mempunyai reason ataupun kerana kamu kenal, kamu tahu kenapa kami tidak dapat datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu itu adalah kehendak-Mu semua perkara ini berlaku. Pada hari ini kami bersyukur untuk negara kita. Kita mengingati semua pemimpin Malaysia, Agung, Sultan, Perdana Menteri dan Kabinet. Kami bersyukur untuk semua orang yang berada di hadapan-Mu. Tuhan berkati mereka. Dan kami berdoa apapun yang telah dirancang oleh kerajaan akan menjadi dan akan menambah penambahan pendapatan. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar apa yang kerajaan telah lakukan ini akan memimpin rakyat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tuhan, kami tahu itu bukan satu perkara yang mudah, tapi kami kenal Tuhan, kamu tahu apa yang perlu kami lakukan, dan kami serahkan kepadamu. Pada hari ini kami serahkan semua yang sakit, kami serahkan negara-negara dan juga manusia-manusia yang mengalami penyakit corona ini, di mana mereka ada yang mati, ada yang tidak dapat bangun dan ada yang sebagainya. Tuhan, kamu lebih mengetahui, kamu tahu kenapa wabak ini telah pun masuk melalui China dan keluar melalui China dan sebagainya. Kami tahu kamu punya sebab untuk semua perkara ini. Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami serahkan semua yang membuat pelayanan di mana mereka tidak dapat membuat pelayanannya. Tuhan, tolonglah kami untuk menentukan iman kita. Kami berdoa agar manusia tidak akan terlepas ataupun pergi jauh daripada iman mereka disebabkan mereka tidak dapat pergi ke gereja. Tuhan, hari ini kami serahkan semua community di sebelah kami. Kami serahkan semua yang sakit, semua yang memerlukan sama ada kewangan ataupun kesihatan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kamu lebih layak mendengar perkara-perkara ini. Kami berdoa Tuhan agar kamu akan terus berserta dengan kami dalam semua perkara yang kami lakukan. Pada hari ini, Tuhan berkatilah ibu bapa saya, berkatilah semua yang berada di dalam rumah ini. Kami berdoa agar semua yang kami lakukan ini akan diterima di hadapan-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari, marilah kita membuat pengakuan dosa. Datanglah kepada saya sesiapa yang menderita dan saya akan memberi jalan penyelesaian kepada kamu. Ia adalah benar kerana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Oleh kerana itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melaksanakan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita nyatakan pengakuan dosa umum. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menerima pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menerima salam. Sekarang kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan peraturan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta dengan kamu. Begitu juga dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dan berkongsi salam daripada Kristus. Marilah kita berdoa seperti diajar oleh juru selamat kita. Doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat pada minggu ini. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memerliakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu, serta tinggal serta dengan kamu, sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, layanilah Tuhan, dalam nama Kristus. Amin. Shalom semua dan selamat datang ke kebaktian pada hari ini. Saya bersyukur kerana Tuhan telah memberikan kita sehari lagi untuk bersama. Dan pada hari ini dalam pengumuman gereja ingin saya nyatakan bahawa gereja kita akan dibuka minggu depan. So sila dengar ya, satu berita baik di mana gereja kita akan dibuka minggu depan. Kita akan membuat kebaktian pada hari Sabtu. Okey, kita akan pastikan hari dan masa akan diberikan kepada kamu. Disebabkan oleh apa yang berlaku di sekarang, kita tidak dapat adakan dua servis 2 hari yang berlainan sebab kita nak limitkan, kita nak hadkan pergerakan kita dan pembersihan dan sebagainya. Setiap kebaktian hanya dibenarkan lebih kurang 35 orang sahaja yang boleh masuk. Tapi yang sayangnya sekali kerana kita tahu bahawa orang yang berumur 70 tahun ke atas dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah tidak boleh datang ke dalam gereja. Jadi sungguh sedih sebabkan banyak juga orang KBM kita mempunyai anak-anak yang bawah umur. Kita berdoalah agar semua akan selesai sebelum Ogos. Tetapi orang yang boleh datang, kita akan buat list siapa yang boleh datang. Jadi kita tahu siapa yang akan datang dan siapa akan pergi. Ada SOP yang ketat sangat ya untuk kita membuat pelayanan, tetapi kita kena pergilah ke dalam gereja dan bersembahyang bersamalah. Okey, jangan takut, kita akan berikan semua pengumuman tentu mengikut masa yang
telah diberikan. Dan juga jangan lupa ya, kita punya persepuluhan dengan pledge kita dan juga offering kita. Banyak yang belum lagi yang memberikan, banyak juga yang tidak dapat. Saya tidak tahu masih lagi adakah di Johor Bahru kah, atau sudah pindah ke Sabah Sarawak kah, saya tidak tahu. Jadi tolong ya, yang belum bayar itu, bayar itu, tolong gereja, tengoklah daripada Mac, April, Mei, Jun sudah lebih kurang 4 bulan. Jadi janganlah kita berhutanglah kepada Tuhan ya. Kita ingatkanlah sedikit gereja dengan komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang bagian ketiga, dan seperti yang nyatakan tadi, kita akan adakan kebaktian, dan kebaktian itu akan direkod dan akan dimasukkan dalam YouTube supaya kamu tidak terlepas semua kebaktian. Jadi daripada minggu depan, semua kebaktian akan direkodkan. Okey, daripada gereja, mungkin kamu akan terasa senang sikitlah boleh melihat gereja. Dan saya juga berkilanlah sebab semua yang saya buat ini susah-susah saya buat, duduk berjam-jam dan berhari-hari saya duduk sini untuk membuat pelayanan. Lebih kurang 15 orang sahaja menonton daripada KBM. Saya tahu siapa yang menonton sebab saya yang mempunyai akaun YouTube. Jadi saya rasa kita janganlah malas. Kalau kamu ada melihat kebaktian daripada Sarawak, bagus. Dari Sabah dan sebagainya, KBM bagus. Jangan tak lihat dan jangan mengambil ini sebagai cuti ya. Tuhan tak cuti. Kamu cuti nanti susah. Siapa nak bagi gaji ya? Okey, semoga Tuhan berkati. Semoga Tuhan akan memberikan kamu minggu yang produktif dan minggu yang mempunyai semua ataupun semua kebaikan. Semoga Tuhan akan berkati kamu. God bless you. May you have a wonderful weekend this week. Amen.
surga ya Tuhan. Dan kami selalu mengandalkan kekuatan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terus berkati kami pada minggu ini Tuhan, seperti mana Engkau telah memberkati kami pada minggu lepas ya Tuhan. Semoga kami akan dapat kembali memuji dan menyembah Engkau di rumah-Mu yang indah itu Tuhan. Ya Tuhan, terus berkati kami, keluarga kami Tuhan, berkati kesehatan kami juga Tuhan. Kau berkati kepada yang bekerja Tuhan, biarlah kami senantiasa dilindungi Bapa daripada sakit penyakit ini Tuhan. Dan kami juga dilindungi daripada bahaya Bapa, agar Engkau akan terus melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami nyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.